Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita pada hari ini secara live. Dan pagi ini kita akan sambung kembali bicara masih lagi berkaitan dengan rukun sembahyang. Jadi pagi ini kita masuk rukun yang seterusnya, iaitu rukun yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Rukun ke-8, yakni rukun sembahyang yang ke-8, iaitulah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Kalau sembahyang sunat sekalipun, yakni rukun ke-8 tu duduk antara dua sujud. Maknanya kita sujud dua kali kan. Kali yang pertama kita sujud, kemudian kita bangun daripada sujud yang pertama tu dipanggilkan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Tu. Kemudian duduk antara dua sujud itu pula dengan tumakninah, yakni wajib juga duduk antara dua sujud itu dengan tumakninah, yakni berhenti sebentar, sekadar masa kita sebut subhanallah. Tu, tapi kita tak baca subhanallah lah. Kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita baca yang tu lah. Maknanya duduk tu sebentar masa dia tu. Sekadar kita kata subhanallah. Baik, kemudian qala musannif, dan tidak harus dilamakan duduk ini. Maknanya tak boleh duduk antara dua sujud ini, tidak boleh lama lah. Tidak boleh lama. Begitu juga, maknanya sama lah. Begitu juga ini sama i'tidal. Sama juga macam i'tidal. Tidak harus dilamakan. I'tidal ni maknanya bangun selepas daripada rokok dipanggil i'tidal lah. I'tidal. Jadi i'tidal dengan duduk antara dua sujud ini sama, iaitu tidak boleh lama. Masa dia tu tak boleh lama sangat. Sebab apa? Yang kata tidak harus dilamakan duduk ini, begitu juga i'tidal. Sebab apa tak boleh lama? Kerana dua-dua ini, yakni duduk antara dua sujud dan juga i'tidal dia dipanggil rukun pendek, rukun yang pendek. Bila sebut rukun yang pendek, maka tidak boleh lama sangatlah. Duduk berhenti, duduk tu sekadar kita kata subhanallah, iaitu tumakninah tu. Qala musannif, dan sunat dihantar dua tapak tangannya seseorang yang sembahyang, dihantarkan dua tapak tangannya tu di mana? Ke atas dua lututnya. Masa mana kita duduk antara dua sujud itu, kita hantarkan dua tapak tangan kepada lututnya seseorang yang sembahyang itu. Hantarkan dua tapak tangannya itu serta dihunjurkan, dihunjurkan jari tapak tangan itulah, jari tangan itulah ke kiblat, dihunjurkan. Kemudian mula-mula kita letakkan dua tapak tangan di atas dua lutut ketika mana kita duduk antara dua sujud tersebut. Kemudian dihunjurkan jari itu ke kiblat. Itu adalah rukun yang ke-8. Qala musannif, dan sunat duduk istirahah. Dan sunat bila sebut tu sunat ni dapat pahala lah. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat tak berdosa. Dan sunat duduk istirahah kemudian, yakni selepas daripada sujud yang kedua. Selepas daripada sujud yang kedua yang hendak berdiri daripadanya. Maknanya selepas kita bangun daripada sujud yang kedua itu, masa kita nak naik berdiri balik tu, di situ kita disunatkan duduk istirahah, maknanya duduk rehat sebentar. Tapi jangan lama lah. Duduk tu dipanggil sunat sebelum kita berdiri balik tu ke rakaat yang seterusnya. Maknanya bila tu nak duduk tu selepas daripada kita bangun daripada sujud yang kedua, sebelum kita bangun tu. Di situ dipanggil duduk istirahah. Yang tu sunat. Tapi kalau kita bangun daripada sujud kedua terus kita bangun pun tak ada masalah. Tapi tak dapatlah pahala sunat. Tu baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, rukun ke-9, yakni rukun sembahyang yang ke-9. Apa dia? Itulah baca tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir itu dipanggil rukun sembahyang.
Iaitu tasyahud akhir tu macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu tahiyat akhir yang itulah. Ini juga sunat dibaca pada tasyahud awal. Yang saya baca satu sunat juga dibaca pada tasyahud awal. Baik. Jadi baca tahiyat akhir itu dipanggil wajib. Pada tahiyat awal sunat. Tu kena faham lah. Sebab jangan kita samakan tahiyat awal pun kita wajib baca tahiyat ni. Tahiyat akhir pun kita wajib. Tak. Tahiyat akhir sahaja yang wajib kita baca ni. Yang pada tahiyat awal sunat sahaja. Tu. Kena faham lah. Sebab itulah kena ngaji. Rukun ke-10 yakni rukun sembahyang. Qala musannaf rukun ke-10 yakni rukun sembahyang yang ke-10. Apa dia? Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana berselawat tu? Pada tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir tu kita diwajibkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan selawat pada tahiyat akhir itu ataupun pada tasyahud akhir itu adalah rukun. Wajib mesti kita baca. Siapa tak berselawat pada tasyahud akhir, maka tidak sah sembahyangnya. Sebab apa? Sebab selawat pada tasyahud akhir itu adalah rukun yang ke-10. Apa dia? Selawat. Macam mana yang kata selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir itu? Iaitu selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir, Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad itu paling kurang. Ataupun yang sempurna macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah dipanggil salawat Ibrahimiyah. Yang tu yang paling sempurna lah. Paling kurang kita kata Allahumma salli ala Muhammad di dalam tasyahud akhir tersebut. Maka sahlah sembahyang kita. Ataupun kita nak baca yang paling sempurna, iaitulah salawat Ibrahimiyah. Yang kita nak baca selalu itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang tu yang paling sempurna. Maknanya pilihlah. Kalau rasa nak yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak yang sempurna, yang lebih banyak pahala, bacalah selawat Ibrahimiyah tadi. Tu wajib lah baca selawat pada tasyahud akhir itu adalah wajib, rukun sembahyang. Siapa tak baca, maka sembahyangnya tidak sah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, rukun ke-11, yakni rukun sembahyang yang ke-11, duduk bagi tasyahud akhir. Jadi duduk bagi tasyahud akhir itu adalah rukun. Rukun sembahyang. Pastikan kita tahiyat akhir tu kita duduk tu. Duduk tu tasyahud akhir dipanggil duduk apa? Duduk tawaruk. Duduk dengan kaki kiri ni dimasukkan ke bawah, dan kaki kanan ni dipacak sikit dan herok sikit sebelah kiri. Kaki kiri ni masuk ke bawah tu, bawah kaki kanan, dan kaki kanan pacak sebelah belakang lah. Tu dan punggung kita duduk sebelah kiri ni. Bagi sengit sikit. Itu dipanggil duduk tawaruk. Duduk tasyahud akhir tu wajib, rukun ke-11. Rukun sembahyang yang ke-11. Siapa dia tak duduk macam ni, maka sembahyangnya tidak sah.
Dan qala musannif, dan duduk bagi salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk tu masa mana tu? Pada tasyahud akhir juga. Maknanya duduk tu juga duduk bagi selawat atas Nabi tu pada tasyahud akhir tu. Dan duduk bagi salam yang pertama. Maknanya duduk tu start daripada tahiyat akhir tu sampai habis sampai bagi salam lah. Tu wajib lah duduk tu. Siapa tak duduk tahiyat akhir, maka sembahyangnya tidak sah. Sebab apa? Sebab duduk bagi tahiyat akhir itu adalah rukun yang ke-11. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, rukun 12, ini rukun sembahyang yang ke-12, iaitulah salam yang pertama. Memberi salam yang pertama itu, untuk keluarkan diri kita daripada sembahyang itu, bagi salam yang pertama itu dipanggil rukun sembahyang. Sekurangnya adalah Assalamualaikum. Paling kurang kita kata Assalamualaikum. Maknanya lepas daripada kita bagi salam tu, maknanya kita dah keluar daripada sembahyang. Dan yang sempurna bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Tu yang paling sempurna. Yang ini yang banyak pahala lah. Kalau Assalamualaikum pun dah cukup, dah memadai. Memadai. Tapi yang sempurnanya Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya kita lepas daripada kita bagi salam tu, maknanya diri kita ni dah keluar daripada sembahyang, dan kita bolehlah buat perkara-perkara yang halal yang di luar daripada sembahyang tu. Sebab kita dah keluar daripada sembahyang. Dua kali lah. Assalamualaikum warahmatullahi tu 2 kali. Yang pertama sebelah kanan, sekali ke pihak kanan dan sekali lagi ke pihak kiri. Jadi sebelah kanan tu adalah rukun lah. Yang bagi salam sebelah kanan tu adalah rukun sembahyang yang ke-12. Manakala yang belah kiri itu adalah sunat sahaja. Baik. Qala musannif, dan berpaling ini iaitu berpaling memberi salam tu. Maknanya kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, kita paling sebelah kanan. Paling itulah hingga nampak pipinya orang yang berpaling itu oleh orang belakang. Maknanya kita bagi salam tu pastikan pipi kita tu orang belakang boleh nampak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita paling manakala orang belakang nampak pipi kita. Hingga macam itulah. Kalau tak nampak, maka kita bagi salam tu kira tak sah. Sebab apa? Pipi kita orang belakang tak nampak. Pastikan, maknanya kita tengok sebelah kanan tu, kita tengok lurus lah. Bila kita tengok lurus, orang belakang akan nampak pipi kita. Maka sah lah macam tu. Kalau orang belakang tak nampak pipi kita, ketika mana kita memberi salam, maka tak sah lah kita punya salam yang pertama itu. Maka boleh, tidak sah lah sembahyang kita disebabkan salam yang pertama kita itu tak sah. Tu. Qala musannaf, dan sunat niat beri salam. Dan sunat niat beri salam kepada orang yang kita berpaling kepadanya. Sunat kita niat di hati itu, kita niat beri salam kepada orang yang kita berpaling kepadanya. Sebelah lah, orang sebelah. Kita niat bagi salam kepadanya daripada malaikat. Yang kita berpaling kepadanya tu daripada malaikat lah. Malaikat sebelah kanan kan. Dan mukmin, iaitu orang yang sebelah kita, orang yang beriman kan, iaitu jin dan manusia. Jin dan manusia lah. Sebab jin pun kadang-kadang semayang kan. Jin semayang, sebelah kita manusia yang beriman. Jadi kita niat di hati bagi salam kepada mereka lah. Sunat. Qala musannaf, dan sunat niat keluar daripada semayang pada salam yang pertama. Ketika mana kita memberi salam yang pertama, kita niat di hati kita, kata kita keluar daripada semayang lah. Tu sunat. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Maknanya niat tu keluar daripada semayang tu jangan terdahulu daripada memberi salam. Jangan terkemudian daripada memberi salam. Niat masa bagi salam tu lah. Jangan niat tu dulu sebelum bagi salam. Maknanya tak sah. Kita telah batal solat kita sebab kita niat keluar semayang sebelum kita bagi salam yang pertama. Tak boleh. Ataupun jangan kita niat lepas daripada bagi salam. Yang ni sunat lah, sunat. Kalau kita tak niat macam tu pun sah semayang. Tapi syarat dia bagi salam lah.
Qala musannif, maka hendaklah niat ini, niat yang kata keluar daripada semayang tu pada salam yang pertama tu masa mana? Maka hendaklah niat ini berserta alif pada as-sala tu. Assalamu tu. Pada alif tu. Masa kita sebut a tu, masa tu kita niat di hati, sunat kita niat di hati kata kita ni keluar daripada semayang, sunat saja. Kalau tak niat pun sah semayang. Sah semayang. Syarat dia kita bagi salam lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan yang terakhir rukun yang ke-13, ini rukun sembahyang yang ke-13, iaitulah tertib. Tertib seperti barang yang tersebutlah. Maknanya yang mana dulu, yang itulah. Buat yang mana dulu. Melainkan niat. Dia kata tertib ni seperti barang yang telah tersebut, melainkan niat. Niat ni maka disertakan dia niat tu dengan takbiratul ihram. Niat ni dia tak boleh dulu barulah takbiratul ihram. Dia kena niat ni berserta berserta dengan takbiratul ihram. Di antara a pada Allah tu, tu hingga ra pada bar. Tu jatuhkan niat pada tu. Jadi dia tak boleh niat dulu barulah takbir. Tak, dia kena niat dengan takbir tu disertakan sekali. Tu. Dan takbiratul ihram dan Fatihah disertakan keduanya takbiratul ihram dan Fatihah tu dengan qiyam. Jadi rukun takbiratul ihram dengan rukun baca Fatihah tu disertakan keduanya tu dalam qiyam, dalam diri itulah. Tu dia tak boleh takbiratul ihram dulu, kemudian Fatihah dulu, lepas tu baru qiyam. Tak boleh. Dia disertakan. Sebab Fatihah tu kita baca masa qiyam, masa berdiri. Takbiratul ihram pun masa berdiri juga. Tu maksud dia. Dan tasyahud dan salawat dan salam disertakan dia dengan duduk tasyahud akhir. Tasyahud tu kita baca tasyahud, kita selawat pada Nabi, disertakan masa kita duduk tahiyat akhir tu. Maknanya dia tak boleh buat asing lah. Tak boleh tasyahud dulu, kemudian baru selawat pula, lepas tu baru duduk tahiyat akhir. Tak, dia duduk sekali. Maknanya kita baca tasyahud dan juga selawat tu masa kita duduk tahiyat akhir tu. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi pada masa-masa akan datang insyaAllah. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.